kedua, lan. Apa makna lan? Tidak akan. Ya, dia menafikan selama-lamanya sampai kiamat. Bila Allah kata lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan redha sampai kiamat orang Yahudi dan orang Nasrani itu kepada kamu, wahai orang beriman. Orang Yahudi dan orang Nasrani, Kristian tidak akan redha, suka kepada kamu sampai bila? Sampai kiamat. Sebab lan itu dia dah panggil nafi lil abad. Apa nafi? Menafikan. Li untuk al-abad, selama-lamanya. Maknanya kalau di dunia ni sampai kiamat, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepada kamu hatta sehingga tattabi'an, kamu mengikut millatahum, agama mereka, ya, ataupun kebudayaan, tunjuk ajar mereka, baru dia orang akan suka kat kita. Kalau ikut agama, dia tak akan redha sampai kiamat. Kena pegang ayat tu, kena faham kenapa Allah menggunakan perkataan lan. Dia menafikan selama-lamanya, ya, sampai hari kiamat. Okey, ketiga apa dia? Idzan. Bunyinya idzan. Macam mana nak terjemah idzan? Ya, anlan idzan. Idzan jika begitu. Jika begitu. Kemudian apa dia selepas idzan? Bunyinya kai. Bukan ki, bukan kui. Kai. Jadi saya saja tak baris tentu supaya tuan-tuan jumpa dia tak ada baris pun tuan-tuan boleh baris, sebab semua haraf adalah mabni. Kalau kita betul sebut sekali, betul sebut sampai kiamat, ya? Sebab dia tidak akan berubah selama-lamanya juga, ya? Okey. Kai maknanya apa ni? Izan jika begitu. Anlan izan. Lepas tu kai makna apa? Supaya. Izan tadi makna jika begitu, kai supaya, li juga makna supaya atau kerana atau untuk. Tengok mana yang sesuai lah. Anlan izan kai, li, lepas tu apa? Hatta maknanya sehingga. Tengok, hatta tattabi'a. Selepas hatta mesti baris atas, sebab dia berfungsi membaris ataskan fi'il mudhari' yang selesai. Hatta, kemudian fa tu dipanggil fa sababiyah. Apa makna sababiyah? Sebab, dia menyatakan sebab, ya. Macam mana nak terima fa? Maka dengan sebab itu, maka inilah dia yang kita sedang bincangkan dalam kita punya ayat. Boleh tak tuan-tuan? Puan-puan, boleh? Boleh, insya-Allah. Ya, kita mesti boleh. Okey, seterusnya perkataan hu, tuan-tuan mesti tahu. Dhamir kan? Apa makna? Nya. Ya, ini dipanggil dhamir apa ni? Muttasil. Apa makna muttasil? Melekat atau bersambung. Ini dua perkataan yang tuan-tuan mesti tahu. Lahu, la makna apa? Bagi. Hu, baginya. Nya tu untuk lelaki ke untuk perempuan? Untuk lelaki. Okey, cuba jalankan diagram kita. Dhamir muttasil. Warna apa? Masih lagi warna pink. Sekarang ni kita keluarkan perkataan yang dalam warna pink ni. Kita cuba mahirkan penggunaan dhamir muttasil yang bertitik tu. Okey. Macam mana nak sebut baginya? Lahu. Ya. Bagi mereka berdua. Lahuma. Bagi mereka semua. Lahum. Bagi dia perempuan. Ya, laha, bukan leha. Kak Leha dah tak datang lah. Okey. Bagi mereka berdua, lahumah. Bagi mereka semua, bagi engkau lelaki,
laka. Bagi kau berdua, kamu semua, lakum dinukum waliyadin. Bagi engkau perempuan, kau berdua, kamu semua, bagiku, li lam ya, baris bawah, li bagi kami, lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu muslimun. Okey. Seterusnya wa. Tuan-tuan, apa makna wa? Dan. Dia dalam kumpulan haraf apa tu? Haraf ataf kalau dia menyambung. Kalau dia memulakan ayat, sebab ini dah tanda waqaf, maka dia mulakan ayat, maka dinamakan haraf isti'naf. Di sini haraf isti'naf kerana dia mulakan ayat. Ya, ayat ni dah sempurna di sini, tanda waqaf jim ni. Maka isti'naf dia ni, ya. Perkataan Allah kita maklum, dan tiga perkataan ini semua kita kena tahu. Wa maknanya, dan haraf apa? Haraf ataf. Ila makna apa? Kepada. Haraf apa? Haraf jar. Dan kita tahu makna hi, makna apa? Nya, untuk lelaki. Dia panggil dhamir apa ni? Muttasil. Muttasil. Cuba jalankan dhamir muttasil yang berbaris di bawah pula, dia akan bunyi, bukan bunyi hu, bunyi hi, hima, him, ha, hima, hinna. Sampai situ je. Dia itu sebutan lebih ringan untuk selepas ya berbaris mati. Ya. Jadi cuba jalankan. Ila makna apa? Hi, kepadanya. Okey, cuba sebut kepadanya dalam bahasa Arab. Ilaihi. Ilaihi. Semua? Kepada mereka berdua. Ilaihima. Kepada mereka. Ilaihim lebih ringan, ya. Sebab kita sudah menarik kita punya bibir ilaihim. Teruskan saja. Kalau kita hum, kita kena muncul ilaihum. Ya, itu memberatkan. Okey, semula kepadanya lelaki, ilaihi. Kepada mereka berdua, kepada mereka semua, kepada dia perempuan, ini tak boleh berubah. Ha, ilaiha. Kepada mereka berdua, mereka semua perempuan, ilaihimna. Kepada kau lelaki, kau berdua, kamu semua, kepada engkau perempuan, kau berdua, kamu semua, kepadaku, ya, ilayya. Untuk minggu yang keempatnya. Exercise ni. Ingat tak? Kalau kita sambungkan dengan ia ni sudah mati, begitu dicampurkan dengan ya. Macam mana bunyinya? Ilayya. Tasydidkan. Itu menunjukkan ada dua ya di situ. Ya. Kalau kita bunyikan walidai, dua ibu bapa. Kalau dua ibu bapa saya, walidayya. Sebab tu kita berdoa begitu. Allahumma ghfirli wali walidayya. Okey. Habis. Itu sahaja perkataan yang terkumpul dalam diagram kita warna pink. Okey, jadi lepas tu kita bolehlah tengok perkataan-perkataan yang kita tak tahu, taklah banyak mana. Pertama, kita tak tahu perkataan yukridu. Kedua, yukridu ada berkait dengan kordon, kita tak payah. Dengan kamus kita boleh tahu. Kemudian ini cakap Melayu juga, katalah tak tahu. 2 3, ya. Kemudian yudha'ifahu adhafan ni dia ada kaitan makna nanti. Kemudian yang keempat kasira. Kemudian yang kelima yaqbidu. Keenam yabsutu. Dan yang ketujuh turja'una. Tengok ada 7 perkataan yang
kita mungkin tidak tahu. Tak mengapa. Ya. Dah tak boleh dah. Habis dah. Ada bateri lain tak? Kakak tengok. Oh. Okey, yang kita tahu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Mana kita tahu yang banyak tahu ke yang tak tahu banyak? Yang kita tahu banyak sebenarnya lebih daripada apa yang kita tak tahu dengan hanya menggunakan diagram warna pink. Sebab tu pink ni memang power. Ya tak? Ya. Di sini kalau kita tengok kenapa ni permulaan ayat, hujah dia ialah ayat ni dah sempurna, dia mulakan. Ya. Tapi kalau kita nak ini dalam bab penyambung dengan permulaan di tengah ni ada sedikit perselisihan ulama. Ulama-ulama orang Melayu juga kadang-kadang ada yang terjemah mengatakan itu waw tu ataf, kadang-kadang ada yang menyatakan istinaf. Itu biasa je. Kalau berlaku perselisihan hatta dalam buku bahasa Arab pun, kalau kita rujuk 2-3 buah kitab, dia antara seorang ulama dengan seorang ulama kadang-kadang tidak sama pendapat. Jadi ada kelas selamat dia kalau kita jumpa wafat, kita kata ia adalah permulaan. Tidak juga. Kadang-kadang pada permulaan sini dia adalah waw ataf kerana dia cerita, sambung cerita sebelum tu. Ya. Tapi waw ataf dengan istinaf ni dia tidak mengubah makna. Ya. Cuma ni kita nak tahu dia mula ke dia menyambung. Itu je. Ya. Tahu cerita sebelum. Kalau kita nak kata ataf pun ada kemungkinannya sebab dia ni memang nak cerita ya perkara yang berkait dengan perkataan sebelumnya. Kalau kata ataf pun tidaklah salah. Cumanya saya nak bagi hari ni untuk mengetahui dia memulakan ayat. Bila mula, mak kita anggap dia istinaf. Sebab istinaf dengan ataf biasanya susah nak dapat sepakat ulama. Ulama Arab pun ataupun dalam penterjemahan Melayu. Mikrofon belum sampai. Okey. Jadi tuan-tuan, cubalah secepatnya untuk menguasai diagram kita yang berwarna pink supaya kita tak pening kepala belajar bahasa Arab. Ya? Ini waw ataf lah. Sebab dia menyambung. Oh, ini tahu lupa nak tanda. Makna kita tahu 12, lagi banyak. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, inilah kadang-kadang punca kelemahan anak-anak kita belajar bahasa Arab di sekolah. Kalau tuan-tuan bagikan diagram ni, suruh diingat separuh dah. Jadi dia tak sakit kepala, yang tu tak tahu, yang ni tak tahu, semua tak tahu. Sedangkan perkataan ni berulang-ulang. Separuh perkataan Arab tu berulang pada diagram kita. Minta dia. Tapi kalau kita bagi selonggok je diagram warna pink tu, mungkin dia tidak menghargai sangat. Ya. Kecuali dia tengok, dia praktis dalam buku. Praktis dalam buku, nanti dia akan menghargai betapa pentingnya diagram kita yang berwarna pink. Ya. Okey. Ada bunyi. Bunyi tak? Tak bunyi. Ya, Ustaz. Ustaz. Ini pun tak berapa sulit. Saya
saya gunakan suara saya dulu. Saya punya suara sebenarnya kuat kan? Isteri saya selalu takut kat saya kalau cakap dalam handphone. Ya? Habis jiran tetangga dengar apa yang saya cakap. Okey. Perkataan yang pertama ialah yuqridu. Ini fi'il apa ni tuan-tuan? Fi'il mudhari. Yuqridu. Okey. Cuba tuan-tuan rujuk kepada sifir 1 sampai 12 tu. Cuba tengok fi'il mudhari. Okey, kolom nombor 2 kan. Cuba tengok fi'il mudhari sifir 2. Macam mana bunyinya? Yuf'ilu. Siapa tak jumpa tolong minta tolong kawan yuf'ilu. Okey, fi'il mudhari sifir 2 bunyi yuf'ilu. Sifir sifir tu yang ada 12 ke apa ni, melintang 12 tegak tu. Yuf'ilu. Okey, sama tak pattern dia? Yuf'ilu, yuqridu. Sama tak? Sama ikut pattern sama. Okey, cuba tuan-tuan jadikan fi'il madhi. Fi'il madhi sifir 2. Macam mana bunyinya? Sifir 2 fi'il madhi af'ala. Jumpa af'ala. Dengan ni tuan-tuan akan tahu bagaimana menjadikan fi'il madhi untuk ni perkataan yuqridu. Ya, ikut pattern. Kalau af'ala yuf'ilu, kalau di sini dia akan jadi apa? Ikut dia pattern dia. Bariskan betul-betul. Dia akan jadi af'ala, aqrada. Baris dan pattern sangat sama sebiji. Aqrada. Okey. Cuma kalau kita nak rujuk pada kamus, naklah kembalikan kepada berapa huruf? 3. Cuba tengok kita punya sifir, ya. Punca perkataan dalam bahasa Arab ialah sifir 1 fi'il madhi. Apa bunyinya? Fa'ala. Punca dia ialah fa'ala. 3 huruf. Tetapi yang lain-lain tu adalah penambahan. Kena buang penambahan tu kalau nak tengok punca perkataan. Maka kalau kita af'ala, punca perkataan ialah fa'ala. Kalau aqrada, qarada. Cuba tuan-tuan cari, jumpa tak? Cuba cari perkataan qarada. Siapa jumpa, bagi tahu muka surat. Siapa tahu dah jumpa, bagi tahu orang. Qaf, ra, dha. Ada tak? Qa, ra, sad, ta. Dah jumpa belum? Muka surat 307. 307 tuan-tuan. Jumpa tak? Kolom sebelah kiri, iaitu baris nombor 3, bunyinya qa, ra, dha. Apa makna qarada? Dia apa? Membaca syair. Ia telah membaca syair. Dia itulah syair di bawah. Tapi qarada tu makna membaca syair. Okey. Itu adalah punca perkataan. Jumpa tak? Apakah ia berkenaan dengan apa yang ayat yang kita sedang baca? Boleh Ustaz ya? Okey. Okey, terima. Berkenaan dengan kita tak? Ya? Itu cuma kita bagi punca perkataan.
Janganlah riang sangat dulu. Dah jumpa dah, tapi belum lagi. Itu baru jumpa punca. Okey, cuba tuan-tuan turun ke bawah. Lepas qarada asy-syi'ra, qarada syai'a, qarada al-bahru as-sauba, qarada ribatahu. Turun lagi, jumpa tak perkataan aqradahu? Jumpa tak? Apa maknanya? Menghutangkan. Inilah dia. Ni perkataan menghutangkan. Dia telah. Sebab fi'il madhi bermula daripada huwa, yang dibagi dalam kamus. Dia telah menghutangkan atau meminjamkan. Kalau dalam bahasa terjemahan, meminjamkan, menghutangkan. Aqrada. Lepas tu jumpa tak hu? Ya, hu tu menunjukkan dhamir apa? Muttasil. Aqrada, dia telah memberi pinjam. Hu, kepadanya. Ini dipanggil apa ni? Dhamir. Dhamir apa ni? Muttasil. Muttasil dengan apa? Fi'il ke isim ni? Fi'il. Apabila dhamir muttasil melekat dengan fi'il, maka dia jadi apa? Mesti jadi maf'ulun bih. Mesti orang ni yang kena bagi pinjam. Dia, iaitu Ahmad, telah memberi pinjam kepadanya, iaitu Ali. Itu maksud hu di situ yang dilekatkan. Ya? Jumpa perkataan di sini ialah aqrada. Perkataan ni jumpa tak? Yuqridu ni jumpa tak? Ada tak? Tak ada. Sebab dia kata tuan-tuan dah pegang sifir. Tuan-tuan dah pegang sifir. Kalau af'ala yuf'ilu. Kalau dia bagi aqrada, yuqridu. Itu sebab tu dia tak bagilah. Dia tak bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan perkataan yuqridu. Tapi kita tahu makna. Kalau fi'il madhi, dia telah meminjamkan. Kalau fi'il mudhari, apa dhamir dia? Huwa yuqridu mana? Dia sedang memberi pinjam atau dia akan memberi pinjam. Kan fi'il mudhari makna sedang berlaku ataupun akan berlaku. Kalau fi'il madhi maknanya telah berlaku. Jumpa tak tu? Okey. Apa makna yuqridu? Dia sedang memberi pinjam atau dia akan memberi pinjam. Biasa diterjemahkan sedang dan akan tu tak disebut ya. Dia memberi pinjam. Okey. Nampak tak? Sakit kepala tak? Sakit sikit-sikit. Ya, tuan-tuan nak dapat yang mahal-mahal, sakit sikit ya. Boleh? Apakah siapakah yang ini? Siapakah ini yang memberi pinjam? Okey. Apa kakak dengan pening-pening? Kita cari satu-satu sampai habis makna, nanti kita bincangkan seluruh makna dia. Ini saya padamkan. Yang paling penting tuan-tuan dah dapat perkataan pertama, iaitu yuqridu. Ya. Apa makna yuqridu? Dia memberi pinjam. Okey. Perkataan ni memberi pinjam sama tak? Punca perkataan dia? Iya. Ia bila ada isim, dia biasa jadi isim masdar. Kalau meminjam, jadi apa? Pinjaman. Kalau membaca, bacaan. Kalau menulis, penulisan. Kalau berjalan, perjalanan. Kalau melihat, penglihatan. Ini adalah kata isim masdar, kata terbitan. Maknanya apa di sini? Pinjam. Ya, dia memberikan pinjaman kepada Allah. Pinjaman hasanan. Ini perkataan yang dah biasa bahasa Melayu. Hasan, mana apa hasan? Yang baik.
Qardan hasanan makna pinjaman yang baik. Itu dari segi harfiahnya. Dari segi tafsir nanti kita akan tengok apa pinjaman yang baik itu. Sebab ini adalah bahasa kiasan. Sebab apa orang nak bagi pinjam, Allah nak pinjam apa dia punya, tetapi Allah menggunakan kalimah ini untuk kita, seolah-olah Allah tu nak pinjam sesuatu daripada kita, lalu kita dengan murah hatinya memberi kepada Allah. Qardan hasanan ni biasanya apa? Kalau kita bagi hutang yang apa? Tak payah bayar, bagi. Bermakna ini sedekah. Itu kiasan kepada bahasa sedekah. Okey, perkataan yang ketiga yang kita tak tahu ialah apa dia tu? Yudha'ifu. Yudha'ifu asalnya. Dia bagi atas sebab apa? Sebab ada fa. Fa ni haraf apa tadi? Nasab. Apa fungsi haraf nasab? Ya, membaris ataskan. Asalnya yudha'ifu. Okey, kalau kita nak tahu asal dia, kita tengok tulis yudha'ifu. Ini yudha'ifu. Kalau tidak diganggu oleh fa. Sebab fa tu haraf apa tadi? Haraf nasab. Yudha'ifu. Ini fi'il apa ni tuan-tuan? Okey, fi'il mudhari'. Apa tanda fi'il mudhari'? Pangkal dia ada ya. Okey, kolom nombor 2 fi'il mudhari'. Okey, sebab tuan-tuan tidak hafal sifir kan? Tak hafal. Saya tahu, tak apa. Jadi saya nak bagi tahu, cuba tuan-tuan tengok fi'il mudhari' sifir 10. Cuba tuan-tuan tengok fi'il mudhari' sifir 10. Macam mana bunyinya? Tengok kolom nombor 2 sifir 10. Diagram warna kuning. Sifir tu yang warna kuning. Kuning. Sifir yang 1 sampai 12. Cuba tengok kolom nombor 2 fi'il mudhari' sifir 10. Macam mana bunyinya? Ya tafa'alu. Oh, silap. Bukan. Cuba tengok fi'il mudhari' sifir 4. Sifir 4. Cuba. Yufa'ilu. Okey. Semua orang jumpa? Yufa'ilu. Sama tak pattern dia? Yufa'ilu, yudha'ifu. Ini siapa? Kalau orang-orang pondok, dia akan memulakan pengajian dia dengan menghafal. Jadi bila dia jumpa ayat Quran atau jumpa dalam buku dan kitab, terus benda itu masuk dalam pattern yang dia teringat. Kerana tuan-tuan belum ingat dan belum biasa lagi, saya bagi tahu dia adalah pattern fi'il mudhari' sifir berapa? Sifir 4. Okey, saya pun silap. Sifir 4. Cuba tuan-tuan jadikan fi'il madhi sifir 4. Macam mana bunyinya? Ya? Fa'ala. Ini cuma nak mengenal pattern perkataan Makna sebenar tengok dalam kamus. Okey. Kalau fa'ala fi'il mudhari' dia yufa'il. Fa'ala yufa'il. Bermakna kalau tuan-tuan jumpa perkataan yudha'ifu, tuan-tuan boleh menjangkakan perkataannya. Cuba tuan-tuan bariskan. Ikut fa'ala. Dia jadi dha'afa. Inilah fi'il madhi kepada perkataan yang kita nak cari ialah ni. Tapi kamus tak bagi yang ni dia akan bagi dha'afa ni kalau ada. Tetapi ini berapa huruf ni? 4. Jadi kita kena kembalikan punca perkataan kepada 3 huruf. Cuba tengok sifir 4 ni, apa yang berlaku penambahan di sini? Punca ialah fa'ala, maka kena buang alif. Kalau di sini buang alif, maka punca perkataan ialah dha'afa. Cuba tuan-tuan cari punca dulu. Cuba cari punca perkataan dha'afa.
Jumpa tak? Muka surat 199. Kalau tuan-tuan ada pen merah, highlighter pen, tandakan supaya itu pengenalan kita pernah berjumpa dengan dia. Minggu depan cari lagi, jumpa dia lagi. Itu proses mengingat. Jumpa tak dha'afa muka 199, kolom sebelah kanan yang bawah. Jumpa tak dha'afa? Apa makna dha'afa? Lemah dulu. Yang lemah kan? Maknanya saya dah bagi tahu kalau dalam ni, dalam kita punya buku, dalam kamus kita, dia akan bagi 3 perkara yang paling asas, dan ini kena ikut orang Arab. Fi'il madhi dia akan bagi. Lepas tu fi'il apa? Mudhari'. Selepas tu dia bagi apa? Masdar. Ada 3 perkataan, 3 huruf yang terpaksa ikut orang Arab sebut. Macam mana fi'il madhi dia berbunyi? Fi'il madhi bunyi macam mana? Dha'afan. Itu baris dia. Ada tak? Semua jumpa ya? Okey, cuba tuan-tuan bagikan fi'il mudhari' dia. Ya'ufu. Jumpa? Kemudian tuan-tuan dibagikan masdar. Apa dia? Dha'afan. Dha'afan ni untuk membariskan sahaja. Dia boleh isim, boleh semua baris. 3 baris, depan, bawah dan atas. Kalau baris ke atas, dha'fan. Kalau baris bawah, dha'fin. Kalau bagi depan, dha'fun. Makna dia sama. Okey, cuba terjemahkan fi'il madhi. Fi'il madhi bermula daripada apa dhamir dia? Wa. Macam mana tahu wa? Diagram warna apa? Diagram warna kuning kita. Kalau kita rujuk kepada fi'il madhi yang ni, punca perkataan ialah daripada huwa. Tidak ada berlaku apa-apa penambahan di hujung. Ya, huwa dha'afa. Apa makna huwa dha'afa? Macam mana fi'il madhi? Dia telah lemah. Okey? Kalau yang ufu, mesti fi'il mudhari' daripada huwa juga. Ia sedang atau dia akan lemah. Kalau masdar, apa makna masdar? Kata terbitan. Macam mana terjemahan dia? Kelemahan. 3 benda ni mesti dibagi dalam kamus kerana sebutan dia ikut sebutan Arab. Ya, dha'afa yad'ufu, dha'fan, dha'fun. Boleh? Jangan tutup kamus lagi, sebab kita belum sampai pada perkataan kita. Okey, semula tengok muka surat 199. Dha'afa ada lemah ni. Turun sampai jumpa perkataan yang sama. Dha'afa, jumpa tak? Sebelah dha'afa ialah dha'afa. Jumpa tak? Lepas sebelah dia Au-afa. Lepas tu jumpa dha'afa. Ni dha'afa. Apa maknanya? Mempergandakan. Kalau fi'il madhi dia fa'ala yufa'ilu. Kalau kita jumpa dha'afa, yudha'if. Ini perkataan yang dalam Quran ni, dha'afa yudha'if. Apa makna dha'afa? Kalau huwa dha'afa fi'il madhi, dia telah menggandakan. Kalau fi'il mudhari' yudha'ifu, dia akan
atau dia sedang, dia akan menggandakan. Ini maksud ni yudha'ifu. Asalnya yudha'ifu ya. Kenapa dia bagi atas ni? Sebab dia ada fa. Fa ni haraf apa tadi? Nasab. Apa fungsi haraf nasab? Fi'il mudhari' yang asalnya bagi depan. Yudha'ifu bila masuk fa yudha'ifa. Boleh? Ya Allah, berkerut-kerut. Tengok ni, nampak tak dia bagi depan? Nampak? Lepas tu bila masuk fa, jadi bagi atas. Satu je lah. Apa yang susahnya? Depan jadi bagi atas. Tengok kamu sabar dulu. Memang saya akan ajar punca-punca. Ya? Siapa yang tahu terus putar. Ya, siapa yang tunggu sabar, dia akan nampak sikit. Ya, dia kan. Nah. Jauh. So, bila belajar bahasa Arab, ya, memang kena kurung dulu. Ya. Kenapa jauh sangat lemah? Tengok. Kalau dha'afa jadi menggandakan ya. Betul tak? Ya, sebab tu kita kena belajar bahasa Arab. Berlaku penambahan ya, huruf atau berlaku penambahan harakah akan mengubah ya, sebab kita sangat sensitif. Dia bahasa Arab ni sangat sensitif. Berlaku macam kalau kita kata dha'afa tadi, ada mana dia lemah. Kalau dha'afa menggandakan ya. Kalau tuan-tuan baca dengan pendek, dia terus mengubah makna. Jadi perubahan makna tu tuan-tuan jangan takut ya, sebab kita ada terjemahan dan tafsir tu ya. Cumanya kita nak bagi tahu apa ni perbezaan penambahan huruf dan maknanya ada kat sini ya. Bukan maknanya saya suruh ni lepas tu boleh tafsir Al-Quran. Saya nak menyatakan punca-punca perkataan bahasa Arab ya. Kalau tuan-tuan tahu di sini, nanti tuan-tuan senang nak ajar anak-anak ya kan? Ya, sekarang ni saya ajar untuk tuan-tuan berdikari sendiri melihat kamus ya. Ya, sebenarnya saya tak payah ajar pun nak cari kamus ni. Terjemahan dah ada, tengok ya. Betul tak? Tengok terjemahan dalam Quran. Boleh tak? Boleh. Sekarang ni kita, biarlah kita belajar bahasa Arab sampai kita tak ada ustaz pun, kita boleh cuba cari mana perkataan. Nanti cucu kita tanya, nenek belajar bahasa Arab ya? Ini apa ni nenek? Nenek tak belajar yang ni. Tak ada. Cakap lah. Nanti nenek tengok kamus sekejap ya. Kalau nenek tak tahu tengok kamus, macam mana? Sekarang ni kita cuba kita ajar macam mana kita mencari punca perkataan. Proses dia sama lah. Kakak beli bahasa Inggeris berapa puluh tahun. Daripada kecil belajar memanglah dapat ya? Ini baru 2-3 kali belajar nak turun pandai. Sabar sikit ya. Biar kita belajar sampai mati ya? Bukan sebab belajar mati. Belajar sepanjang hayat ya. Jangan takut. Ini merupakan aset besar supaya tuan-tuan dapat menunjukkan kepada zuriat dan keturunan kita bahawa kita adalah datuk-datuk dan nenek moyang yang ambil prihatin pada makna-makna Al-Quran. Ini akan bagi kesan ni. Kalau dia pergi tengok buku atuk dia penuh buku bahasa Inggeris, novel lah apa semua tu, novel sana novel sini, jadi dia tak dapat contoh. Kalau dia tengok atuk aku belajar Inggeris tapi kamus bahasa Arab. Ini ada sesuatu, dia kata atuk dia ni mesti ada sesuatu yang bagus ya?
Ini cara kita meninggalkan ya sesuatu kepada zuriat kita. Ya. InsyaAllah. Sebagai anak murid saya yang rajin buat exercise ni, dia pakai Quran kosong tu. Saya dah tengok separuh dah. Quran dia tulis. Saya kata simpan baik-baik ni kakak. Ya. Nanti cucu-cucu kakak nak tengok. Ya. Betapa bersungguhnya nenek dia dulu belajar untuk faham Al-Quran. Ini aset yang besar untuk dia. Sebab tu anak-anak tuan guru, anak-anak wali Allah, anak para ulama, dia jahat-jahat macam mana dia senang kembali elok tu. Sebab dia tahu datuk nenek moyang dia orang elok. Ya. Ini maknanya. Sebab itu kalau kita tengok keturunan Sa'ad bin Abi Waqqas semua jadi panglima perang kebanyakan dia. Sebab antara benda besar yang diajarkan sebelum tidur mesti cerita kisah perang Rasulullah dan para sahabat. Ini kena cerita, dia kata, sebab ini kebanggaan datuk nenek moyang kita. Mereka adalah pejuang agama. Dan akhirnya keturunan dia tu berjuang. Sebab dia tahu datuk nenek moyang dia orang-orang yang baiknya. Ceritakanlah nanti. Atau dulu, ya Allah, pening-pening kepala dah bekas kamu tak jumpa. Harap-harap cucu lah yang cari jumpa. Okey tuan-tuan, tak boleh lah ni. Okey. Poket pula. Boleh. Asalkan tuan-tuan tak pening. Okey tuan-tuan, kita sikit lagi tengok perkataan-perkataan yudha'ifu tadi. Apa maknanya? Dia akan menggandakan. Okey, pegang ya. Yang lain-lain jalan-jalan ni tak payah ingat pun tak apa dulu. Ya, rakam dia dalam CD. Dalam CD ada rakamannya. Kalau tuan-tuan tak ingat pun tak apa. Okey, yudha'ifu, dia akan menggandakan. Okey, ini adalah kata terbitannya atau isimnya gandaan. Memberi pinjam. Jadi pinjaman. Menggandakan gandaan. Okey. Seterusnya perkataan yang keempat yang tuan-tuan kena tahu maknanya. Kathirah. Kathirah ni perkataan ni banyak digunakan Kathirah. Tuan-tuan tahu makna kathirah? Kathirah? Banyak Ini dua perkataan berlawan ni akan diguna dalam Quran banyak. Satu kathir, banyak. Lawan dia qalil. Apa makna qalil? Sedikit. Kathir. Kalau dia ni muannas atau muzakkar kathirun. Kalau muannas kathirah. Kalau dia perempuan. Kalau qalil muzakkar. Kalau muannas qalilah. Dua-dua ni digunakan kathir dengan qalil. Kalau kita kata kathirah makna apa? Banyak. Ad'afan kathiratan, gandaan yang banyak. Okey. Seterusnya perkataan yang kelima. Kita selepas habis perkataan yang ketujuh kita berehat Okey. Seterusnya perkataan yaqbidu. Fa'il apa tu tuan-tuan? Mudhari. Yaqbidu. Okey, kalau kita nak cari punca perkataan dia, apa dia? 3 huruf. Buanglah penambahan fi'il mudhari. Ya, dia akan jadi qa. Baris dia ni tuan-tuan tengok dalam kamus. Cuba tengok dalam kamus dia bagi apa? Qabadaka, qabidaka. Ini fi'il apa ni? Ini madhi. Yang ni fi'il mudhari. Ya. Kemudian mesti dia bagi sebelah dia apa? Masdar. Apa makna masdar? Kata terbitan. Cuba tengok dalam kamus macam mana baris betul dia. Qa muka surat
299. 299 kolom sebelah kanan, ya. 246 7 baris yang ke-7 kolom sebelah kanan. 299 ya ko. Bunyinya macam mana? Qabadha. Okey. Apa makna qabadha? Mestilah dia telah menggenggam. Yang mengambil tu qabasa. Ya, memang masalah sikit kamus ni, tulisan dia kecil kan. Dua sikit ke bawah tu qabadha. Dia telah menggenggam sesuatu. Jumpa tak? Jadi baris dia disebut oleh kamus qabadha. Cuba terjemah qabadha. Dia telah menggenggam. Fi'il mudhari' bunyi macam mana? Bunyinya yaqbidu. Inilah yaqbidu. Mana? Yaqbidu. Apa makna? Dia sedang menggenggam. Cuba tuan-tuan bagi masdar dia. Qabdan. Qabdin sama je. Saya nak bariskan depan. Qabdun. Apa makna qabdun? Genggaman. Dia tuan-tuan mesti boleh menterjemah tiga-tiga ni. Fi'il madhi, mudhari' dan masdar. Cuba terjemahkan fi'il madhi. Dia telah menggenggam. Yaqbidu, dia sedang atau dia akan menggenggam. Qabdun, genggaman. Qabdun, qabdan, qabdin, semua maknanya samalah, ya, genggaman. Yaqbidu. Okey, cuba terjemah yaqbidu. Dia sedang atau dia akan menggenggam. Yabsutu, dia lawan pada perkataan yaqbidu. Ya, lawan yaqbidu iaitu yabsutu. Apa makna yabsutu? Dia kalau genggam, lawan dia melepaskan. Dia sedang melepaskan. Ini perkataan yang kita sedang jumpa punca dia ni. Ya, sebenarnya perkataan ni adalah daripada perkataan apa? 3 huruf? Basata. Bukan babsoto. Ya, cuma dari segi tulisan sod ke sin, tulisan asal ialah sod. Itu adalah kesepakatan ulama para sahabat dalam menulis Rasam Osmani. Dan ini kita kena ikut. Kita tak boleh tulis Al-Quran dengan sin. Walaupun asal perkataan dia sin, tetapi sebutan dan tulisan dia yang telah disepakati oleh Sayyidina Osman dan para ulama sahabat masa itu ialah sad. Cumanya dalam bacaan kita, qiraat kita punya qiraat nama apa? Kita punya qiraat bacaan ada 10 bacaan yang diiktiraf oleh Nabi. Maka qiraat atau bacaan kita ialah Al-Imam Hafs. Mana ini kita punya bacaan imam ni, ya, diambil daripada Imam Asim melalui, ya, jalan Imam Asy-Syatibi. Jadi ini bacaan kita di Malaysia ni, yang ni bacaan Imam Hafs daripada Imam Asim, ya, Tariq Syatibi dipanggil, ya, Syatibi. Sebab tu kita kalau tengok musabaqah antarabangsa baru ni Morocco, yang Johan dia baca qiraat Warash. Itu salah satu daripada bacaan. Sebab tu kalau kita pergi tengok akademi Al-Quran, maka dia buat ujian qiraat kan. Cuba baca qiraat Hamzah, qiraat Warash, ya. Cuba baca apa ni, qiraat yang dia dah ajar, ada 10. Ini bukan bidang khususan saya lah, ya. Itu kalau ustaz-ustaz yang balik daripada Mesir bahagian qiraat, dia khas mengaji bahagian ni je, bacaan Al-Quran dari segi 10 cara, ya, bacaan tersebut, ya. Macam dia baca dengan apa ni,
siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang baca sad dengan sin, qiraat yang diiktiraf juga. Ihdinas siratal mustaqim. Ada juga yang baca dengan bunyi macam zaid, ihdinas siratal mustaqim. Itu semua cara-cara yang diiktiraf oleh Nabi. Tapi kita punya bacaan di sini walaupun tulisan dia sad, tetapi kita membaca dengan sin, ia bersatu menyebut seperti mana huruf asal dia, tetapi dengan tidak menghilangkan tulisan dia. Dia merupakan salah satu penjagaan Allah daripada Al-Quran. Huruf tulisan dia tak boleh ubah. Sebab tu kita di Malaysia mengambil fatwa wajib guna Rasam Osmani. Dia tak boleh ubah seperti mana yang diwahyukan dulu begini, yang disepakati dalam zaman Sayyidina Osman begini, kita kena ikut dia. Tapi tulisan saya kadang-kadang saya tak ikut Osmani untuk tunjukkan tulisan Arab biasa. Apa lagi Allah jaga Quran tu daripada tulisan dia tak boleh ubah, cara bacaan dia pun tak boleh ubah, panjang pendek dia tak boleh ubah, dengung dia tak boleh ubah, makhraj dia tak boleh ubah, mesti sebiji seperti mana yang dibacakan. Kalau yang tu pun tak boleh ubah, yang lain lagi tak boleh ubah. Sebab jaminan Allah bahawa Allah yang akan memelihara Al-Quran. Ada satu lagi yang ini kita berhenti berehat dulu. Yang ketujuh, Subhanallah